Soalan ni kita ambil daripada buku teks muka surat 63. Soalan nombor 4. Okey, raja di sebelah menunjukkan sebuah jambatan. Fungsi kabel di antara dua tiang jambatan itu boleh diwakili oleh persamaan ini. Y sama dengan 1/400 X kuasa 2 tolak X tambah 150. Yang ni kabel ini. Okey, dengan keadaan X dan Y diukur dalam meter. So, X dalam meter, Y juga dalam meter. Titik minimum bagi kabel terletak di atas jalan raya. Ini kabel dan minimum di sini atas jalan raya. Okey, tengah-tengah dua tiang. Ini tiang, ini pun tiang. Okey. So, soalan dia, berapakah jarak titik minimum itu dengan setiap tiang? Maksudnya ini titik minimum, dia nak jarak daripada titik minimum ni kepada tiang ini ataupun tiang ini. Sebab bila titik minimum dia duduk di tengah-tengah, jaraknya akan sama kiri dan kanan. Jadi kita kena kira dia punya titik minimum dulu, okey? So, nak dapatkan titik minimum, kita kena convert lah. Kita kena convert kita punya fungsi ni kepada bentuk vertex. Untuk bentuk vertex, okay, macam biasa kita tulis dulu Y sama dengan 1/400 X kuasa 2 tolak X tambah 150. Okey. Kita dah tahu nak jadikan bentuk vertex X kuasa 2 ni, A dia mesti 1. Sekarang A dia ialah 1/400. Untuk jadikan A dia sama dengan 1, apa kita buat? Ialah kita akan darabkan semua dengan 400 lah, betul tak? Darabkan semua dengan 400, so nanti X kuasa 2 ni akan tinggal 1X kuasa 2 sahaja. Okay, jadi, darabkan semua dengan 400, Y ni akan jadi 400 Y. Ini 400 X. 150 darab dengan 400 jadi 60,000. Okay. So, sekarang ni kita punya, kita tak payah tengok yang ni dulu. Kita tengok yang sebelah kanan ni sahaja. Macam yang kita dah belajar, kita buat apa kat sini? Dekat sini kita akan bahagikan, ada 1 tambah 1 tolak. Betul tak? Tambah tolak apa? Tengok. Sama dengan X kuasa 2 ni kekal. 400X ni juga kekal. And then, tambah B per 2 kuasa 2 tolak B per 2 kuasa 2 tambah C semula. Okey. Apa kat dalam ni? B kita. B kita ialah negatif 400 per 2. Ni pun benda yang sama. Lepas tu, apa? Step dia, yang ni kita terus kira kalkulator, bawa turun bawah. Yang ini kita akan combinekan kiri dengan kanan. Dekat bawah ni, step dia akan jadi bracket besar kuasa 2 tolak. Yang ni nak kira terus pun boleh, tak salin semula pun boleh. Takut termiss apa-apa step ke kan? Okey, kita buat macam ni. Yang ni bracket besar kuasa 2 tolak bracket kecil kuasa 2 tambah C. Okay, apa C kat situ? Salin je balik. Kat sini ialah yang kiri masuk. Jangan tulis kuasa 2 lagi sebab kuasa 2 dah duduk dekat luar. So, dekat sini tolak. Kita pun tolak. 400 per 2 ialah 200. So, dekat sini ialah apa kita tulis kat sini? Negatif 200 kan? Kita tulis balik kat sini. Negatif 200. Dia datang dari mana? Sebenarnya ialah yang ni. Negatif 400 per 2 ialah negatif 200. Masuk balik. Okay? 60,000 tu turun balik. So, sekarang ni, yang ni dah cantik. X tolak 200 kuasa 2 dah ada bracket ini. Yang ni kita kira gunakan kalkulator. Kita akan dapat berapa? Tambah
20,000. Okey, tekan kalkulator. Okay, lepas tu, sekarang ni kita punya fungsi ialah 400Y kan? Kena serahkan semula kepada pemilik asal. Okay, serahkan balik. 400 tu pergi kepada ni. Oleh kerana kita tadi kan kita darab, so kita kena bahagi semula. Jadi tinggal Y sama dengan 1/400 macam tadi kan, X tolak 200 kuasa 2 tambah 20,000 bahagi dengan 400 jadi 50. Okey, dekat sini dah siap. A kita ialah 1/400, H kita ialah 200 dan K kita ialah 50. Ini H kita, ini K kita. Apa yang terhasil ialah ni negatif 200, maksudnya kita akan ambil 200. 50 straight away ambil 50. Titik minimum dia ialah 250. 200 ni ialah dia punya, kalau kita tahu H ni adalah paksi simetri, X sama dengan 200 lah paksi simetri. Yang 50 ni ialah nilai minimum dia 50. Maksudnya kat sini 50, sini 200. Okay. Jadi apakah jarak titik minimum tu daripada tiang? 200. Okey. Soalan A jawapannya ialah 200 meter. Dia daripada titik ni, sini 200, sini juga 200. Yang soalan B, berapakah tinggi jalan raya dari permukaan air? Okay, maksudnya ini jalan raya, ini permukaan air, ini air. Jadi daripada kosong hingga ke nilai minimum 50. Jadi jawapan yang B ialah 50 meter. Siap. Soalan ni kita dapat daripada buku teks muka surat 64, soalan nombor 5. Untuk soalan ni kita baca. Dia terangkan kesan setiap perubahan fungsi berikut terhadap bentuk dan kedudukan graf. Okey. Untuk A, mengubah fx sama dengan 3x tolak 1 kuasa 2 tambah 2 kepada fx sama dengan 6x tolak 1 kuasa 2 tambah 2. Okey, dekat sini kita tengok apa yang berubah ialah daripada 3 menjadi 6. Apa yang berubah tu ialah A dia. Okey. Jadi untuk dapatkan bayangan dia, nak dapatkan macam mana kita nak terangkan dia punya perubahan tu, kita kena buat lakaran graf terlebih dahulu. Okey. Kalau kita tengok soalan A, B dan C ni semuanya graf yang sama. Kan? Nanti kita tengok apa yang berubah. So, kita lakarkan graf dulu, kita dapatkan maklumat dia punya A. A dia sama dengan 3. So, positif. Jadi, bentuk graf dia mesti akan jadi senyum. Lepas tu, dia punya H. H dia ialah 1. Maksudnya, paksi simetri kita ialah dekat 1. Lepas tu, dia punya K. K dia ialah 2. Nilai minimum dia dekat positif 2. Jadi dekat sini kita dah boleh bayangkan bentuk graf tersebut. Nak senang kita lukis kita punya senyuman terlebih dahulu. Kita lakarkan graf. Itulah. Agak-agak lah kan. Okay, lepas tu dia punya paksi simetri kita ialah 1. X sama dengan 1 kan. Lepas tu nilai minimum dia ialah K sama dengan 2. Okay. Kalau X sama dengan 1 di sebelah sini, bermaksud kosong dia mesti dekat sebelah kiri. Sini X sama dengan kosong, betul tak? Kosong dekat sini. Jadi kita dah dapat bayangkan di mana kita punya paksi Y. So, kita lukis paksi Y kita dekat kosong ni. Okay.
Dan oleh kerana 2 di sini, nilai minimum dia 2, kosong mesti di bawah lah. Nah, so betul kat sini. Jadi paksi X kita duduk dekat sini. Okey. Jadi kat sini kita dah dapat dia punya titik minimum 1, 2. 1, 2. Okey. Jadi sebaiknya kita kembangkan kita punya fungsi ni untuk dapatkan pintasan Y kita. Kita kembangkan 3 X kuasa 2 ialah X kuasa 2. Tengah-tengah tolak 2X. Itu 1 kuasa 2 ialah positif 1. Dan tambah dengan 2 fx itu. So, kita masukkan dalam 3x kuasa 2 tolak 6x tambah 3 tambah 2. Jadi, kita punya fungsi sebenarnya ialah 6x dalam bentuk 5. C kita ialah 5. Jadi, dekat sini ialah 5 ya. Okay. Bila berubah daripada 3 menjadi 6, 6. Jadi kat dalam tu masih sama, X kuasa 2 tolak 2X tambah 1 tambah 2 kan. Yang berubah cuma dia punya A. Okay. Jadi, masukkan 6X kuasa 2, 6 darab 2, 12X, 6 darab 1 tambah 6 tambah 2. Jadi, 6X kuasa 2 tolak 12X tambah 8. Bermaksud kita punya C yang baru ialah 8. Bila C yang baru kita ialah 8, 8 di atas. Kat sini kan. Cikgu guna warna merah lah. Yang baru ialah 8 dekat atas ni. Lepas tu, titik maksimum ataupun minimum dia titik minimum dia kekal 1 dengan 2. So, kekal 1 dengan 2. Dia kekal di sini. Cuma pintasan Y dia dah naik ke atas. Bila dah naik ke atas, maksudnya bila kita lakarkan graf dia akan menjadi begini. Okay. Jadi, apakah kesan dia? Apa berlaku kepada bentuknya? Dia nak kesan dalam terhadap bentuk dan kedudukan graf. Betul tak? Jadi, bentuk graf, apa kesan dia? Kelebaran graf berkurang. Okay. Apabila A bertambah, nilai A besar, kelebaran graf akan menjadi kurang. Kelebaran graf berkurang. Okey. Walau bagaimanapun, kedudukan graf titik minimum paksi simetri dan nilai minimum kekal tidak berubah. Okay. Seterusnya kita tengok yang B. Oh my god. Untuk yang B, untuk yang B, mengubah fx 3x tolak 1 tambah 2 tolak 1 kuasa 2 tambah 2. Okey, dia adalah fungsi yang sama lah. Bila fungsi yang sama, maksudnya kita punya graf akan bentuk begini juga. Lepas tu dia punya titik minimum juga sama, 1, 2. Kemudian kita punya pintasan Y kita kekal 5 lah. Jadi untuk B, perubahan yang berlaku adalah pada H dia. Daripada 1 menjadi 4. Bermaksud dekat sini bila kita nak lakarkan graf, kita punya
H kita sudah jadi 4, manakala K kita kekal 2. Bila K kita kekal 2, dot dan X kita tadi, H kita ialah 4. X sama dengan 4. Lepas tu dia punya yang lain-lain semuanya sama. 3, kelebaran mesti sama sebab ini 3, ini pun 3. Jadi bila kita nak lukis graf ini, perubahan bentuknya tiada sebab kelebaran dia sama. A dia 3 juga, tapi dia bertukar position. Dia akan jadi macam ni lah, lebih kurang. Okay, position dia bertukar daripada kiri tadi pergi ke kanan. Okay, ini X, ini Fx. Dia bergerak daripada 1 unit, 2 unit, 3 unit. So 3 unit ke kanan. Okey, jadi macam mana nak ceritakan dia punya kesan? Kesan dia bentuk graf. Bentuk graf yang sama. Okay. Tetapi perubahan pada pergerakan lah, pada paksi X, dia punya paksi simetri. Perubahan paksi simetri daripada X sama dengan 1 menjadi X sama dengan 4. Okey, bentuk graf yang sama, maksudnya kita anggapkan graf tu bergerak ke kanan kan, bergerak ke kanan sebanyak 3 unit. Okey, jadi dengan keadaan nilai minimum yang sama. Bentuk graf yang sama bergerak ke kanan 3 unit dengan keadaan nilai minimum tidak berubah. Atau kita boleh cakap bentuk graf yang sama bergerak mengufuk ke kanan sebanyak 3 unit. Okay, boleh je tulis kat sini mengufuk. Okay, sesuai kat sini. Bentuk graf yang sama bergerak mengufuk ke kanan 3 unit. Mengufuk boleh ke kanan, boleh ke kiri. Betul tak? Mengufuk ke kanan sebanyak 3 unit dengan keadaan nilai minimum tidak berubah, kekal dengan 2. Okey, seterusnya kita tengok C. Untuk soalan C, perubahan berlaku pada K. Perubahan berlaku pada K. 2 menjadi 5. Jadi dekat sini A sama, maksudnya kelebaran dia sama. H dia sama, 1 dengan 1, maksudnya dia punya ni tadi, H dia ialah 1, maksudnya paksi simetri dia kekal 1, tetapi dia punya K bertukar menjadi 5. Okey, 1 K 5. Bermaksud nilai minimum daripada 2 menjadi 5. Paksi simetri kekal 1. Jadi kalau kita nak lukis, ni 1 kan? 1. Okay. Nilai minimum dekat 5. Ni 5 tadi. Kat sini. So ini dia punya nilai minimum. So bila graf yang baru dilukis, kelebaran dia akan jadi sama sebab 3, ini pun 3, kelebaran dia sama. Paksi simetri dia juga sama, 1 juga. Tapi nilai minimum dia naik ke atas. Bila kita lukis, graf dia akan jadi lebih kurang begini. Okay, dekat sini pergerakannya ke atas, menegak ke atas. Berapa unit? Daripada 2 pergi ke 5 ialah 3, 4, 5. So 3 unit. Paksi ni kekal.
bentuk juga kekal. Jadi macam mana kita nak terangkan? Kita akan terangkan secara ini untuk C. Graf bentuk sama. Bentuk sama graf bentuk sama bergerak menegak ke atas, menegak ke atas 3 unit. Kalau menegak boleh ke atas, boleh ke bawah, tapi dalam kes yang ini bergerak ke atas sebanyak 3 unit dengan keadaan paksi simetri tidak berubah. Okey, settle nombor 5. Okey, soalan nombor 6 juga daripada muka surat 64. Kita baca dulu. Ketinggian H dalam meter seekor burung untuk menangkap ikan di sebuah tasik boleh diwakili oleh fungsi HT sama dengan 2T tolak 3 kuasa 2 dengan keadaan T ialah masa dalam saat apabila burung tersebut mula bergerak untuk menangkap ikan. Lakarkan graf HT. Kita tengok soalan yang pertama, dia suruh lakarkan graf HT. Fungsi biasa sahaja macam fx juga, cuma digantikan x dengan T, F digantikan dengan H, itu sahaja. Lepas tu dekat sini kita kena tengok dia punya A lah. A dia sama dengan 2, jadi graf dia akan jadi senyum. Lepas tu dia punya H sama dengan 3, K dia sama dengan kosong, tak ada, jadi K sama dengan kosong. Bermaksud dia punya titik minimum dia ialah 3, kosong. Titik minimum. Jadi kita boleh lakarkan. Macam mana kita nak dapatkan pintasan? Kita kena kembangkan dulu. 2T kuasa 2 tolak 6T tambah 9. Jadi dekat sini 2T kuasa 2 tolak 12T tambah 18. Jadi kita punya C sama dengan 18. Okey. A kita sama dengan 2. Kita buat lakaran senyum. C kita sama dengan 18. Kita boleh buat 18. H dia 3, K dia kosong. Maksudnya dia berada dekat titik minimum 3, kosong. Oleh kerana kosong, maksudnya dia punya graf betul-betul berada pada paksi X. T. Okey, dekat sini H, T. Macam tu. Dah jadi lakaran graf kita. Okay. Soalan B. Gerakan seekor burung lain pula diwakili oleh fungsi RT sama dengan 2HT. Macam mana tu? Jadi dekat sini, untuk B, RT sama dengan 2HT sama dengan 2T tolak 3 kuasa 2 sama dengan 4. 2 darab 2 je lah. Okey, 4T tolak 3 kuasa 2. Okey, jadi macam mana kita nak lakarkan graf tu? Kita dapatkan A kita ialah 4. So graf kita akan jadi senyum juga. Lepas tu dia punya H sama dengan 3. K dia still kosong. Maksudnya titik minimum dia sama. Tapi macam mana dia punya C? C ialah 4 darab dengan T kuasa 2 tolak 6T tambah 9. T tambah 36. Jadi C kita ialah 36. Lakarkan graf RT. Jadi daripada sini kita buat lakaran graf RT. Sama juga, dia akan dapatkan graf yang senyum. Tak cantik.
Lebih kurang lah. Okey, lepas tu dia punya titik minimum 30 juga 30. 30. Lepas tu dia punya C lah 36. 36. Kosong dekat sini. Betul. Ini ialah T, ini ialah R, T. Okey, dah dapat. Seterusnya soalan C. Bandingkan graf HT dengan RT. So, kita bandingkan graf HT dengan graf RT. Burung yang manakah mula bergerak pada kedudukan tertinggi? Jelaskan. Daripada sini kita boleh nampak burung HT, okey, turun daripada ketinggian, kan dia dah cakap kan, HT tu ialah dalam meter, ni meter. Burung HT turun daripada ketinggian 18 meter. Manakala burung RT turun daripada ketinggian 36 meter. So siapa yang lebih tinggi? Tentulah burung RT. Jadi kita punya jawapan untuk C, burung RT bergerak pada kedudukan tertinggi. Iaitu 36 meter dari paras laut. Berbanding burung HT 18 meter dari paras laut. Okay. Lebih kurang macam itulah dia punya penjelasan. Okay? Untuk KSSM ni, dia akan banyak minta justifikasi. Okey, itu saja.